على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وبعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Jundullah bab jihad muka surat 73. Masih lagi membincangkan mengenai tingkatan yang ke-6 dalam bab jihad dengan diri dalam negara Islam yang dipanggil jihad dalaman. Tingkat ke-6 mengancam dan memberi takut, atau peringkat yang ke-6 peringkat mengancam dan memberi takut. Contohnya seperti seseorang itu menyatakan berhenti dari melakukan perkara ini. Ini maksudnya perkara mungkar lah atau maksiat. Jika tidak, aku akan pecahkan kepala engkau, atau akan aku pukul engkau, atau sebagainya. Ini semua ancam je. Dia panggil dalam bahasa Arab sebagai tahdid. Ancam atau takhwif, memberi rasa takut atau gerun. Ataupun juga dipanggil tarhib. Sebagai melaksanakan amaran dan ancamannya untuk memukul, maka dia perlu memukul apabila dia boleh berbuat demikian. Dia tak boleh cakap tapi tak buat. So kalau dia cakap, ini sekadar ancaman, sekadar menakutkan. Tengok-tengok orang tu melawan, kan? Jadi perlu tak dia melaksanakan apa yang dia cakap, maka kalaulah berlakunya juga ancaman itu, maknanya kalau diancam pukul ke pecah kepala ke, maka hendaklah ia melaksanakannya, disebabkan kerana ia sudah pun memberikan ancaman yang sebegitu rupa. Tapi itulah syarat dia. Syaratnya dia masih lagi berdegil, tidak mahu berhenti daripada melakukan maksiat ataupun kemungkaran tersebut. Peraturan dalam peringkat ini ialah ia jangan sekali-kali membuat ancaman dengan sesuatu yang dia tidak dapat laksanakan.
Jangan ancam benda yang dia sendiri tak mampu nak buat. Seperti dia mengatakan, aku akan musnahkan rumah engkau. Nak musnahkan rumah, mungkin satu benda yang susah. Kan? Yang bersalah orangnya. Kan nak pergi rumah dia, pergi cari kena pula rumah dia rumah flat. Nak musnahkan satu rumah tu. Kena satu rumah flat, ada 16 tingkat. Satu tingkat kita katakanlah ada 10 buah rumah ataupun 10 unit lah. 10 kali dengan 16 berapa? 116 160 dah. 160. Nak runtuhkan rumah dia mesti melibatkan rumah-rumah yang lain. Beratus-ratus rumah akan dimusnahkan. Itu dia tak boleh buat. Jangan bercakap benda yang kita tak boleh buat. Ni dia. Ya? Lepas tu kita cakap benda yang kita boleh buat. Kita suruh turun harga, mudah, tak susah. Kan? Bukan nak memberontak. Memberontak pun orang pakai M16. AK-47 bukan parang panjang. Kan? Ni dia. Pakai parang panjang boleh jatuh kerajaan, hebat sungguh tuan-tuan. Hebat sungguhlah. Atau akan pukul anak engkau. Entah orang tu tak ada anak ke, kalau ada anak pun anak dia pun tak dapat dia nak pukul. Atau akan jadikan isteri engkau sebagai hamba, ditangkapnya dan dijual sebagai hamba abdi dan seumpamanya. Kalaulah dia memperkatakan perkara-perkara itu secara azam, maka perbuatan itu adalah haram. Ini dia katakan perbuatan yang tidak boleh kita lakukan, ataupun suatu ancaman yang tidak boleh kita sebut secara berazam tapi kita tak boleh nak buat, maka jadinya hukumnya berdosa, haram hukum dia. Kalau dia mengatakannya dengan tidak ada azam, maka dia adalah dusta. Itu dusta saja kalau tidak ada keazaman. Dia nak buat tapi tak sungguh-sungguh, dusta. Tapi kalau dia buat pula sungguh-sungguh, dia tak buat pula, nama pun dusta. Sekiranya amaran dan ancaman hendak memukul itu ditentang, maka dia dibenarkan azam melakukannya sekadar yang diperlukan oleh keadaan. Itu dia. Jadi kalau orang tu dia buat salah, kita cegah dia. Jangan buat. Nanti aku pecahkan kepala kau. Kita tak pecah pun. Kita tidak berazam nak buat gitu. Maksud pecah tu nak pukul saja. Itu pun sekiranya dia melawan. Kalau tidak, tidaklah. Maka itu yang dimaksudkannya sekiranya. Dia ada lafaz sekiranya. Sekira tidak mau berhenti melakukan perkara ini, maka nahas kamu, pecah kepala kamu. Kalau katakan dia melawan juga, memang kita susah juga nak pecah kepala dia. Kan? Alal aqal pun paling kurang pun ketuk kepala pun jadilah tuan-tuan. Kan? Ketuk kepala pun jadilah. Dia okey juga. Daripada keluar fatwa halal darah, berat juga tuan-tuan kan. Halal darah. Ya. Pemuda PAS pergi jumpa Mufti Perak, dia pun tak berani jumpa. Kan? Keluar dalam Facebook. Kami nak jumpa juga Mufti Perak. Oh, tak ada masa jumpa. Pula dah. Kata halal darah. Orang serah diri untuk diserahkan darah. Kan? Tiba dia tak ada pula tuan. Ini dia. Ya? Dia boleh menambah amaran dari had keazaman batinnya jika difikirkan yang penambahan itu boleh membetul dan mencegah orang berkenaan. Okey. Dalam hati dia boleh tambah lagi. Kalau kata kadar dia nak pukul, contohlah kata-kata pukul saja, dia kata orang ni mungkin boleh berubah, tiba-tiba tak berubah, tak melawan. Mungkin lebih dahsyat daripada pukul tu tuan-tuan, dia boleh buat. Ini maknanya kemungkinan tangkap, kan? Penambahan ini tidak menjadi dusta yang dilarang, tapi hanya sebagai mubalaghah. Itu apa nak sebut tu? Exaggeration. Saya bahasa Inggeris ni lemah tuan-tuan.
Dia bahasa Inggeris. Mubalaghah ni maknanya melampau-lampau, berlebih-lebihan. Itu saja. Yang lebih dari biasa, di mana kedudukannya samalah dengan perbuatan mubalaghah atau berlebih-lebih yang dilakukan oleh seorang untuk mendamaikan dua orang yang bergaduh. Dan sama dengan perbuatan suami untuk memesrakan di antara dua orang madu. Wow. Sebab madu-madu ni kita tak ada pengalaman, tanya orang pengalaman lah. Macam mana tuan-tuan? Ni dia kan. Ni maksud dia, kalau katakan dua orang bergaduh, mendamaikan dua orang bergaduh. Contohnya dua isteri bergaduh. Ni dia. Ni betul-betul madu asli lah. Betul orang tanya ustaz, madu asli nak tahu macam mana ustaz? Bawa balik rumah isteri mengamuk. Mengamuk tu betul lah madu asli. Itu betul-betul original. Tak. Jadi macam mana nak mendamaikan mereka berdua itu, maka bolehlah bermubalaghah, berlebihan. Orang bergaduh tak reti-reti, kan? Kita kata gaduhlah, saya aku pecahkan kepala. Mungkin takut dia kan? Tak bergaduh. Tapi biasanya kalau isteri bergaduh ni senang je. Dua isteri bergaduh cakap ikut macam cerita Piramli. Anak kahwin 3, kan? Agak itu mubalaghah lah kot barangkali, kan? Tu saya kata susah juga contoh-contoh nak buat ni kan. Pasal ni nukilan daripada kitab fiqh ni. Kitab fiqh, dinukilkan daripada kitab fiqh. Maknanya ni pengharusan yang dibuat, dia cakap tapi dia tak buat. Sekadar mubalaghah. Itu dikatakan bercakap tetapi tidak ada keazaman. Tapi dalam konteks bercakap tapi yang tak boleh. Dia berazam buat benda yang mungkin mendatangkan kemudaratan ataupun bahaya ataupun juga dosa. Itu yang tak boleh. Nampak? Tapi kalau sekadar dia bercakap benda yang mubalaghah, berlebihan, hatta walaupun dia berazam benda tu tidak salah, tapi konteks dia nak buat tu ialah sekadar nak memberi ancaman. Macam kes tadi disebut dalam kitab ni, dua orang bergaduh ataupun dua madu yang bergaduh, maka nak dimesrakan dua-duanya itu, maka dia akan menyebut satu perkara yang mubalaghah, berlebihan, supaya mereka boleh berdamai. Dalam dua keadaan ini, mubalaghah itu dibenarkan, ada rukhsah dia, boleh. Jadi perbuatan seseorang menambahkan amaran adalah dianggap sebagai sama dengan kedua-dua perbuatan di atas, sebab ia mempunyai niat yang sama, iaitu hendak membaiki orang berkenaan. Sebab tu tuan-tuan, bila ini pengalaman saya lah, saya cerita kan, bila saya pergi jogging dekat taman, kalau kawasan tu kawasan wilayah persekutuan, tengok orang buat maksiat, mungkin cakap-cakap jangan buat kan, dia tak nak berhenti tak. Satu ancaman yang paling mudah, senang je. Cik tahu tak saya siapa encik? Siapa? Saya pegawai bandaraya, cuma tak bawa kad je, kad tinggal kat rumah, saya jogging. Kalau saya ambil kad kuasa saya ada kuasa halau encik dan boleh dakwa encik. Terus pergi dia. Tu dia. Itu mubalaghah juga. Kan? Dan satu lagi kes-kes dulu-dulu. Masa masih lagi memegang tauliah wilayah persekutuan. Dulu tauliah wilayah persekutuan besar tuan. Tulisan semua Jawi belaka. Maknanya kalau pun Jawi juga. Jadi ada orang buat kerja tak senonoh lah. Masa tu depan Ampang Park. Masa tu tuan-tuan, tahun bila saya tak ingat dah. Masa saya ada pegang jawatan pemuda dalam PAS, ada mesyuarat bersama dengan keadilan. Jadi pemuda keadilan dengan PAS tu jalan, budak buat maksiat, dia cakap, Ustaz, ni kena cegah ni. Memang sungguh pun. Cegah, cakap tu saya tuan keluarkan kad tauliah aja. Kau tahu, saya ni penguatkuasa Jawi, tengok kad ni. Dia tengok lambang tu, kalau kita baca pun, Jawi gitu kan. Tambah dah gabra-gabra tu kan. Tengok gambar pakai kopiah dekat tu. Ini dia. Itu pun juga bentuk-bentuk mubalaghah. Tapi kena dia reti baca, tengok nanya kita tuan. Kan? Ini kad tauliah bang. Itu kena pandai lakon juga. Nanti saya cek lagi ada. Allah tinggal kat rumah kan. Ini dia tuan. Baiklah dia tak baca. Ini dengan kad tu juga boleh juga tuan menyamak. Kad besar kan. Ini dia. Siapa ada kad tauliah boleh cubalah kan. Cuba try test. Dia bukan macam askar Yaman tuan. Askar Yaman kalau dia tahan orang, kan ni kata orang Yaman lah. Dia beroblok-roblok kan. Dia minta pasport. Dia kan kerti baca pun. Kalau tulisan Arab pun tak kerti baca, bayangkan kalau Inggeris tuan, pasport Malaysia. Dia pun tengok. Okey. Jadi bila saya simpan dalam poket, teksi pun bergerak. Teksi tu tanya, kau punya pasport bahasa apa? Bahasa Inggeris. Dia gelak. Kenapa kau gelak?
Kau tahu askar tu, bahasa Arab pun tak kerti baca. Ni pula bahasa Inggeris. Dia kata askar-askar ni tak kerti baca, maka dia layak jadi askar. Cakap gitu tuan. Orang Yaman cakap sendiri. Kalau tak kerti baca jadi askar. Dia sebab tu, Yaman tuan tengok je askar tahan, minta dia apa juga pengenalan diri kan. Dia bagi tu, dia orang tahu dah bukan kerti baca, tengok je. Macam faham je tuan kan. Ni macam kita pergi immigration Mesir lah, sama juga. Kan? Cakap bahasa Inggeris pandai. Dia tengok kita punya pasport, dia tengok. Where you come from? Padahal dia baca depan tu kan, depan muka surat pertama dah Malaysia kan. Where you come from? Kan? Kalau saya tipu percaya dia kan. Dia baca tak reti, kita malas dia kan. Malaysia, oh. welcome to kan. Padahal kan, kalau kita dah ambil pasport dah boleh baca kan. Dia tak baca. Ini dia tuan-tuan. Macam-macam cerita. Sebab itu, dalam bab tadi yang mencegah kemungkaran tadi tu, mana dalam kitab ni disebut ada beberapa perkara-perkara yang boleh kita buat demi untuk mencegah kemungkaran, tapi dia masih dalam etika, jangan benda-benda yang kita cakap tu benda yang tak mampu kita buat. Itu dia berdosa ni. Cakaplah untuk buat ancaman perkara yang menakutkan dia, tetapi jangan sampai benda yang tak mampu kita laksanakan. Sekadar yang kita cakap tu pun kita boleh buat, tapi tak sampai tahap tu kita boleh buat. Macam dia pecah kepala kan, tak sampai tahap itu kita nak buat. Tapi cumanya pukul tu kemungkinan boleh berlaku, kemungkinan tidak boleh berlaku pecah kepala. Tapi pukul tak pukul, maka tujuannya bagi menakutkan dan menggerunkan si pelaku mungkar. Baik. Tingkatan yang ketujuh. Ini peringkat yang ketujuh. Memukul dengan tangan atau menendang atau lainnya, tetapi tidak menggunakan senjata. Dia panggil ghairu ishari silah. Jangan angkat senjata. Tadi dia kata cakap saja kan. Tadi bukan tindakan dengan anggota tau. Tadi cakap je. Sekarang tingkatan ketujuh tu ada boleh menggunakan tangan atau kaki. Tu dia. Di mana Islam ni kan, dia susun tu. Cara macam mana nak mencegah mungkar. Dia tak cakap saja, dia ada tindakan. Tapi peringkat bertindak ni, dia ada peringkat-peringkat dia. Dia macam sama juga etika dalam polis kan. Betul dia. Ada orang walaupun dia penjenayah, dia tak terus tembak kan. Dia suruh serah diri dulu. Sila serah diri kan. Kalau ada senjata, letakkan senjata. Angkat kedua-dua tangan gitulah. Kalau dia nampak nak melawan, maka pada masa itu barulah dia menggunakan kekerasan dengan senjata. Gitu. Ya. Jadi maknanya kalau orang tu tak ada senjata atau senjata tu disorokkan dekat daya bumi kan, pergi tangan kosong dia tuan, maka sebab tu dia tak boleh nak bertindak kan. Ini dia. Jadi orang kata pun terpinga, masa bila bawa parang panjang kan. Orang datang bawa banner, bawa spanduk, tiba-tiba ada parang panjang tuan. Susah sungguh tuan-tuan kan. Ini dia. Dia rupanya modus operandi satu dunia gitu tuan-tuan. Saya cerita kat orang Yaman kan, dia kata kat Yaman gitu juga, bila demonstrasi je, diorang tak bawa senjata sebenarnya. Tapi orang lain bawa senjata. Saya kata siapa bawa senjata? Dia kata polis, mata-mata. Saya kata serupa je, memang serupa je kata dia. Mana-mana tempat. Begitu tuan, sama kata dia. Lepas tu dia tanya saya soalan yang kedua juga, dekat tempat kau ada tak orang tipu dalam pilihan raya? Cakap ada tempat kau? Sama juga dia, Yaman pun ada cakap. Ni semua tu mungkin guru orang satu juga tuan. Dia nyetuk guru dia, Yahudi lah. Dia dah hajar sesiap kan. Kalau dia ajar macam sama. Maknanya, tapi budak Arab tu kata sendiri cakap atas di Mesir sama lah cakap. Sama je. Benda-benda gini tuan, dia dah belajar siap-siap dah. Untuk nak create kan atau nak ciptakan benda ni bahaya, dia ada provokator dia yang datang untuk bawa provokasi sehinggakan orang yang melihat terus membuat persepsi yang buruk-buruk lah pada orang yang berdemonstrasi. Pada orang tu pergi demonstrasi aman je. Tapi yang heran mufti dia keluar fatwa tu. Dia sendiri pun tak siasat, keluar fatwa je. Kan? Susah juga tuan kan. Lepas tu dalam etika keluarkan hukum ni dia mesti mengetahui hakikat satu perkara. Kalau tak tahu tu keluar hukum, itu yang macam kisah lu saya cerita, ingat tak lu? Kalau kampung kat Perak tu, orang tanya ustaz, apa hukum minum kasbek? Kasbek tu apa dia? Habis keluar rupa macam TO, halal dia. Nampak tak? Kalau rupa TO tu halal lah. Dia bukan tahu kasbek tu menatang apa kan. Rupanya arak kan. Ini dia tak tahu. Ni dia nak keluar fatwa, nak keluar hukum, biar tahu hakikat satu perkara tu.
Kan? Setakat orang bagi tahu itu je, terus keluar hukum. Kan? Tak boleh. Ni dia. Baik. Ini boleh dilakukan ke atas individu tertentu dengan syarat ianya perlu dan setakat memenuhkan keperluan untuk menghalang kemungkaran sahaja. Baik, senjata tu kan dia boleh pakai. Dia boleh pakai tangan, boleh pakai kaki, tapi ketika perlu je. Maknanya kemungkinan dia ada dua senjata, cota dengan pistol. Adakah perlu dia nak pakai pistol terus? Tak, gunakanlah cota lu, paling kurang pun orang rasa takut nak melakukan dosa dan juga maksiat. Apabila kemungkinan itu telah dapat dihalang, maka perbuatan menyepak atau menendang itu hendaklah diberhentikan. Maknanya kalau dia bercakap je orang tu berhenti, tak buat, tak apa. Kalau bercakap juga dah gertak, dah bercakap, itu ancam, tak mau berhenti, baru pakai tangan. Pakai tangan tak boleh, pakai kaki. Pakai tangan kaki, tak boleh berhenti juga lagi. Pakai senjata. Nampak tak? Itu peringkat dia. Ni dia. Baik. Qadi kata dia, hendaklah menghukum penjara, yakni al-habs, ke atasnya, yakni orang yang mempunyai tanggungjawab sehingga dia menunaikan tanggungjawabnya jika dia masih enggan walaupun telah dipenjara. Sedangkan kadi mengetahui yang dia boleh menunaikan tanggungjawabnya ataupun haknya, tapi ia sengaja engkar, maka kadi hendaklah maksanya dengan pukul secara peringkat mengikut keperluan. Tu kadi tu maknanya yang duduk dalam mahkamah tu. Kadi ni maknanya hakim. Sebab kita kat Malaysia, kadi itu yang buat beg nikahkan orang. So kita nampak kadi itu dia punya peranan kecil kan. Tu yang kesian tu. Padahal kadi itu dalam bahasa Arab makna itulah hakim. Tapi hakim dalam bahasa Arab makna pemerintah. Kita sudah terbalik. Kan? Sebut hakim je dalam mahkamah, kadi itu yang nikahkan orang. Ataupun mahkamah syariah. Mahkamah syariah terpanggil hakim mahkamah syariah. Tapi hakim sebenarnya dalam bahasa Arab itulah qadi. Jadi qadi itu dia akan keluarkan, putuskan hukum. Kalau orang itu layak dipenjara, penjara. Kalau dia layak dipukul, pukul. Itu kata kebijaksanaan qadi. Satu dalam kes contohnya, hukum yang tidak boleh disabitkan sebagai hudud, dipanggil ta'zir. Maka qadi itu melihat kepada kesalahan orang tersebut. Contohnya kesalahan minum arak. Kan? Dia tahu dah orang ni minum arak, kali pertama tangkap, tak apa kita bagi 40 kali sebatan, bagi dia insaf. Kali kedua tangkap, bagi 60. Kan? Kali ketiga, kan? Mungkin pada masa tu dah degil sangat, pukul pun tak jalan, maka siapa yang kat dia boleh juga dibunuh. Tengok pada dia punya kekerapan. Itu dia. Ataupun kita katakan dalam kes orang berzina. Dia tak berzina, baru cumbu-cumbu. Sebab tu dalam Islam, dia bukan tengok orang sampai habis zina baru tangkap. Ni intip sampai habis. Kan? Siap boleh buat filem baru tangkap. Itu silap. Dia orang tu duduk saya dua je, terus cegah. Masa ditangkap, dia tanya, bercumbu-cumbuan? Ya. Pak saksi kata ya. Ataupun dia mengaku. Maka qadi kata sebat 40 kali. Mungkin tu boleh menginsafkan dia. Nampak tak? Jadi, kali kedua tangkap juga. Ini bukan cumbu. Dah tanggal baju tapi tak berzina lagi. Dia kata tak apalah, tambah lagi 40 dari 80 kan. Itu. Tapi bila sabit kesalahan zina betul-betul, barulah disebat 100 kali. Ini semuanya tadi kebijaksanaan pihak qadi ataupun hakim. Sebab tu antara mufti dengan qadi, siapa besar pangkat lagi sebenarnya? Orang kata mufti kan, sebab dia keluar fatwa. Sebenarnya qadi tu ataupun hakim tu lagi besar pangkat dia. Sebabnya kalau dia kata bunuh, bunuh. Fatwa ni bunuh, tapi orang tak boleh buat lagi. Fatwa aja baru. Tapi kalau qadi dia putuskan, kena buat terus. Immediately masa tu kena jalankan hukum. Ini dia. Kan? Mujurlah yang keluarkan fatwa tu mufti. Kalau qadi habis dah. Kurang je muak surau ni. Mana pergi? Habis dah Ustaz. Penerhaka. Mana ni pula si Polan ni tak ada juga Ustaz. Habis kan kena bunuh. Penerhaka. Ini kan. Dalam kitab dia tu akan bincangkan bab burah ni kan. Ada juga dalam kitab ni. Dalam kitab ni tentu sebelum kita belajar cerita dalam kitab dia kata dah dia cakap. Ya burah ni dalam istilahnya ialah dia diambil pada bahasa Arab al-baghi. Al-baghi ni mana hendak.
Kan? Maksud segi hukum syarak ialah dia hendak menderhaka pemerintah yang hak, yang benar dengan jalan yang tidak benar. Nampak tak? Jadi maknanya dengan jalan yang tidak benar itu maknanya dia menentang. Menentang tu bentuknya bentuk persenjataan. Tapi ulama dalam kitab fiqh ada sebut juga. Dia tengoklah imam tu imam hak ke atau bukan hak. Kalau imam yang bukan hak, dia tak termasuk burah. Orang menentang ni sebab dia bukan imam yang hak. Itu bukan burah. Yang burah sekarang tu imam sendiri, pemerintah tu sendiri. Maknanya kalau pemerintah itu zalim, orang bangun lawan dia, jadi orang yang bangun lawan dia tak bagi burah. Sebab dia zalim. Kan? Ini dia. Jadi sekarang ni orang bukan lawan dengan senjata. Lawan dengan poster je. Kan? Lawan dengan banner, spanduk je. So mana senjata dia? Maka terkeluarlah maksudnya burah, tuan-tuan. Apatah lagi dalam sesebuah negara demokrasi membenarkan adanya demonstrasi secara aman. So dia tidak dipanggil burah. Macam juga kalau parti pembangkang, orang yang masuk parti pembangkang tak boleh panggil penderhaka. Sebab negara itu mengizinkan adanya parti pembangkang. Sebab demokrasi. Kan? Demo nak kursi. Kan? Demo bertandinglah nak kursi kan. Ini dia. Tapi silap faham. Kan? Orang silap faham. Jadi kalau orang yang tahu agama pun silap faham, al-maklumlah, yang awamnya lagilah silap. Kan? Ini sebab itu jangan semudah-mudah itu untuk kita mengeluarkan hukum dan fatwa. Sedangkan kita tidak ada ma'rifatu haqiqati syai'. Kita tidak ada mengetahui hakikat sesuatu itu untuk difatwakan. Baik. Jadi kita lihat balik tadi, bila hukum yang diputuskan oleh si qadi ataupun si hakim tadi, kalau dia kata mesti pukul, tapi pukul itu mengikut kebijaksanaan qadi tadi ialah secara berperingkat. Penjara hukuman, pukul juga hukuman. Kadang-kadang penjara boleh menginsafkan orang dan kadang-kadang pukul boleh menginsafkan orang. Tengok apa yang boleh menginsafkan manusia. Ini dilakukan kepada pelaku mungkar yang boleh digunakan hukuman secara peringkat. Ada setengah-setengah penyenayah boleh dihukum dengan cara peringkat dan dia boleh insaf. Nampak? Ada setengah tu tak boleh insaf. Contoh macam orang sakit dadah. Orang sakit dadah sendiri tuan. Kan? Dia insaf keluar, isap balik. Kan? Dia mula-mula isap, lepas itu insaf, lepas itu hisap. Lepas itu insaf, lepas itu hisap. Kan? Ini susah tuan. Ini kan cara berperingkat. Tapi cara peringkat pun dia makin istiqamah dengan isap tuan. Kan? Ini dia. Kita pun heran kenapa lah orang yang sakit dadah susah nak berhenti. Saya sambil sembang tu dia pun ambil slow pocket dia, keluarkan inhale. Senang je. Senang macam mana? Kau pun susah nak berhenti rokok, macam itulah kau susah berhenti dadah kan. Boleh fikir balik kan. Gitu dia. Kan setengah orang susah nak berhenti rokok. Kan? Dia niat nak berhenti tahun 2014. Kan? Rupa-rupa tambah 2 kotak lagi tuan. Kan? Macam mana nak berhenti kan? Tambah 2 kotak lagi tuan. Ya? Ni dia. Sebab itulah. Bila kita kata kan, orang isap dadah kita tengok susah nak berhenti, begitulah macam mana susahnya orang nak berhenti isap rokok tuan, samalah. Baik. Tetapi dalam kes jika pelaku mungkar itu hanya boleh dihalang dengan penggunaan senjata sahaja, maka penggunaan senjata nak digunakan tetapi dengan syarat jangan sampai menimbulkan fitnah. Fitnah ni maknanya ialah huru-hara, kacau bilau. Jadi sekarang ni dah cegah tak makan saman lah kata orang kita, pakai senjata pula. Baik. Contohnya dia kata apa? Seperti seorang fasik menahan seorang perempuan, atau dia sedang bermain serunai di seberang sungai, atau di sebalik dinding yang menghalang muhtasib atau pencegah mungkar untuk sampai kepadanya. Lalu diancam oleh muhtasib dengan katanya, lepaskan wanita itu, jika tidak aku panah engkau. Zaman sekarang orang tak pakai panah dah, orang pakai pistol. Kan? Orang pakai senapang. Jadi maknanya dia kalau kes dia ambil orang perempuan ditangkapnya, mungkin dia akan jadi macam tebusan. Kalau kamu cuba halang aku dengan cara pukul, maka inilah mangsa dia. Kan? Nampak tak? Dia letak pisau ke, tu satu. Dia terhalang lah. Ataupun dalam setengah-setengah fatwa mengharamkan bermain muzik seperti serunai. So dia main sungai tu seberang sungai yang luas,
Dia nak pergi tak boleh. Kan? Tengok dia halang. Jangan bermain sunat, dia main juga. Maka dia kata, kalau tidak akan aku panah kau daripada jauh saja ataupun di sebalik dinding. Kan? Mungkin ataupun nampak daripada jauh saja sebalik dinding yang menghalang dia sampai ke sana. Maka ulama kata menggunakan senjata pada masa itu adalah wajar. Sebab dia nak sampai ke sana pun susah, hanya boleh sampai senjatanya saja. Maka bolehlah pada masa itu dia menggunakan senjata bagi mencegah kemungkaran. Baik. Dalam kes seperti ini, janganlah dia manah dengan niat membunuh, tapi hendaklah dipanah lengan. Sama juga macam etika polis dia kan. Nak tembak, jangan tembak kepala. Tembak kepala pocah, mati orang tu kan. Tembak tangan dia kan. Bagi dia lepaskan tebusan ataupun orang yang dijadikan sebagai tebusan dia. Betis boleh juga. Dan sebagainya itu dengan mengambil kira tadrij, pemeringkatan. Tembak lengan, dia lepaskan. Ataupun dia menyerah diri. Alhamdulillah. Tengok tembak tangan, lengan, tak boleh juga. Tembak betis, baru dia insaf. Kalau kau tu tembak semua-semua, tak ada juga insaf, itu confirm ada ilmu kebal. Tu dekat Indonesia, ada dalam YouTube kan, dia tembak Tarzan namanya. Tarzan tuan-tuan, sebab dia pakai seluar dalam je. Tak tahulah apa ilmu dia pakai tuan, dia mencuri. Kan? Dia tembak tuan, polis bukan seorang, ramai. Memang tak lut, kan? Dia siap boleh ketawa lagi. Ya, tembak tembak tak ada apa tuan. Rupa-rupanya dia tembak pada cincinnya saja. Dia tembak pada cincinnya, maka pecah cincin dia, tembak pula dia, mati terus. Rupanya rahsia dia dekat cincin dia. Ni tuan. Kan? Betul setengah-setengah orang kalau dia faham bab cincin, tengok cincin tu lain macam dia. Sampai-sampai tu dia manderam tengok, ada isi tak cincin ni. Itu kalau dekat Indonesia kalau nak beli cincin tanya, Pak, ada isinya? Iya, ada kan. Ada isi tuan kata. Kan? Ni dia. Itu sama taraf dengan pakai tangkal, hukumnya haram tuan-tuan. Ya. Dia orang kebal ni macam-macam kebal tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu orang hamba Allah minta buang susuk daripada badan. Itu dia kebal bukan pakai tangkal tapi masuk susuk terus. Susuk ni pula tuan-tuan pandai pula bomoh ni. Dia pakai susuk jantan, tak masuk susuk betina. Sebab harga lain-lain. Tu belum kira GST lagi. Tu zaman dulu tu 5-6 tahun dulu. Kalau dia kata 2014 ni konon pula GST. Nanti dia nak ambil kalkulator kira dulu tu kan. Ini tuan. Dia masuk kat susuk jantan tu. Dia kata susuk jantan memang sakit. Kau pakai dulu dia. Lepas tu dia kata nanti kena datang masukkan susuk betina. Dia tak nak pergi sebab bayaran kan. Kawan tu dah balik ke Indonesia. Dia rasa sakit tuan-tuan. Sebab jin yang dalam badan dia jantan je. Jin tu pun nak kahwin juga. Mana betina? Tak ada tuan-tuan. Saya tanya apa kelemahan dia. Kelemahan dia tak boleh masuk dalam air. Kolam ke, tasik ke. Tak boleh berenang, badan dia berat. Badan dia kurus tapi dia berat. Sebab benda tu ada sekali dengan dia. Kan? Ini macam mana cara nak mematikan dia. Kalau dia ni kebal, macam mana kita nak matikan kebal dia. Dia kata senang je. Ambil dahan ataupun ranting pokok kelo yang orang belah utara selalu buat masak kari tu kan. Bendir tu lembut, dia keras lagi ni, kelo ni. Kulit dia keras tu. Memanglah, itu pun orang gunakan salah satu perbahan untuk buang makhluk halus. Dia kata ambil je ranting tu, pukul je. Lepas pukul tu pakailah parang ke, tembak ke, tusuk dengan keris ke, insya-Allah dia. Memang tembus. Itu kelemahan dia. Jadi kalau kes-kes gitu, kalau berlaku lah tuan, jenuh polis yang cari batang kelo. Mana pokok kelo? Tak. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kalau kita lihat kes-kes macam ni tuan, ni orang kata mungkin jugalah walaupun kadang-kadang boleh dikategorikan kes-kes terpencil kan. Tapi kalau wujud pada mata kita tuan, jenuh juga tuan. Orang-orang pakai yang ilmu kebal ni tuan. Bomoh ni pandai, dia kebal 3 hari pada, kebal seminggu pada, dia package dia. Kawan saya kebal 3 hari. Dia kata hari pertama dia ambil pisau belit, dia main ni. Pagi, alhamdulillah, okey lagi. Kan? Hari kedua, okey lagi. Hari ketiga, okey lagi. Hari keempat, dia pisau belit, luka. Dah habislah. Dia risau. Pasal bomoh tu kata dah, risiko dia kurang sikit. 3 hari je, tak apa je. Kalau lebih 3 hari, kau tanggung sendiri. Kan? Ini dia. Dia 3 hari.
Kan pantang, saya tanya dia pantang apa pula? Dia punya mazhab lain pula. Pantang dia jangan lalu buah hampaian. Mazhab dia macam-macam tuan. Yang pakai susuk mazhabnya lain pula pantang larangnya. Tak boleh makan pisang mas kan. Itu dia. Sate tak boleh. Pelik sungguh tuan kan. Jadi benda-benda gitu, kalaulah muhtasib, orang yang mencegah kemungkaran, jumpa orang macam ni tuan, maka ada wajar juga dia mempelajari apakah ilmu-ilmu yang boleh membatalkan sihir itu. Saya dengar bunyi-bunyi ceritanya sihir ni esok akan masuk dalam akta. Kan akta nanti. Kan orang boleh sabit kesalahan membunuh orang, mencedera orang menggunakan sihir. Macam kat Indonesia dah kuat kuasa dah. So sebab tu nak menentukan, nak mensabitkan tu sihir atau bukan, kena tahu ilmu dia. Maka itulah yang Quran kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kita rujuk dalam ayat itu nanti dalam surah Baqarah, iaitu cerita ulama berkhilaf hukum belajar sihir ni macam mana. Hukum conclusionnya, kesimpulan paling mudah, belajar boleh, beramal tak boleh. Kenapa alasan dia boleh? Sedangkan belajar musik itu kufur. Sebenarnya belajar untuk mengamalkan. Mengamal itu kufur. Kalaulah qadi ataupun hakim belajar untuk tahu ini adakah dikira sihir atau bukan, maka di sana hukumnya adalah harus untuk mempelajarinya. Bahkan benda itu benda hasan, benda yang baik. Eloklah dia belajar untuk tahu. Macam kita lah tuan-tuan. Kena tahu sikit sebanyak. Macam orang kata, kenapa letak penyapu terbalik dekat pintu rumah, pintu dapur. Dia kata ini semuanya nak menghalang daripada kena pukau. Sekali kita dengar macam khurafat, syirik kan. Tapi kalau tanya orang belajar ilmu pukau, dia kata betul. Dia tak boleh pukau rumah orang yang dekat pintunya ada penyapu terbalik. Benda tu orang tak terfikir kan. Siapa nak tak penyapu dekat pintu kan. Setengah-setengah orang nak bagi logik sebenarnya. Kalau orang buka pintu, jatuh penyapu, kita dengar lah. Kita pun bangunlah cari siapa yang masuk kan. Gitu tuan-tuan. Jadi sebenarnya itu pantang larang dia tuan-tuan. Itu pantang larang dia. Ilmu dia tidak akan menjadi. Dulu tuan-tuan ada seorang imam dekat Perlis. Selalu masuk buat siam. Orang fitnah dia. Dia belajar ilmu sesat. Tanya dia sendiri. Lepas tu jangan kita terus buat persepsi. Orang hukum terus. Tengok orang pergi Iran salam Khomeini, Syiah. Jangan. Tu kalau orang tu salam dengan pop, engkau Kristian. Kan gitu. Jadi imam ni rupanya tuan, dia nak cari pemati ilmu gangguan makhluk halus. Jadi lepas tu bila dia datang, orang tanya, dia kata, nah, kau siapkan bahan ni? Buatlah. Terkejut orang, sekejapnya. Dia kata sebenarnya aku tahu pemati ni saja. Itu je. Macam tahu dia, jumpa Tok Sami tu sendiri. Dia pun tanya Tok Sami kan, kalau orang gunakan ilmu syaitan, pemati syaitan ni apa dia? Ada situ itu dia. Jadi orang fitnah. Orang tuduh kan, orang tuduh macam-macam. Padahal dia belajar sihir itu tujuannya nak belajar bagaimana mematikannya. Agar orang yang terkena boleh mematinya. Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan dalam Islam, itu ikhtiar-ikhtiar yang penghujung tuan. Ikhtiar pertama sunnah Nabi itu kena amal. Bangun-bangun pagi makan kurma 7 biji kan, sebelum kurma itu ikhtiar kena buat. Yang pertama sunnah tu paling utama. Sunnah diutamakan. Yang lain tu mungkin dikata sebagai penambah-penambahan. Yang Islam tak larang sebenarnya. Tapi cuma saya tak kata benda tu tak boleh. Sunnah tu lebih utama lagi. Kan? Cumanya berdasarkan kepada kes macam ni tadilah. Sama jugalah kan. Tiba-tiba dia nak tembak orang tu, orang sendiri tidak cedera. Tak loot dengan senjata-senjata yang tajam ataupun senjata api. Baik. Kemudian lagi kata dia. Dalam kes seperti ini, janganlah dia memanah dengan niat membunuh, tapi hendaklah dipanah lengan, betis dan sebagainya untuk mengambil tadris pemberangkatan. Muhtasib itu juga boleh menghunuskan pedangnya dan berkata dua, jika engkau tidak tinggalkan mungkar ini, aku akan bunuh engkau. Itu pun sama juga. Konteks itu konteks masih lagi dalam, dia bentuk macam ancaman. Tapi kalau dia tak berhenti juga, itu dah masuk dalam ketujuh, kena pukul dengan senjata. Semua itu adalah cara mencegah mungkar. Hukum mencegah mungkar adalah wajib. Jadi apa dua cara yang boleh dilakukan, digunakan untuk mencegahnya, maka cara itu hendaklah digunakan dan boleh digunakan tanpa beza antara mungkar yang khusus bergantung kepada hak Allah. Hak Allah ni murtad, minum arak, menghina agama, ataupun mungkar yang bergantung kepada hak anak Adam seperti membunuh dan seumpamanya. Jadi macam hak Allah tu ialah murtad, arak, zina, judi, itu semua hak Allah. Tak boleh kita langgar. Kalau hak anak Adam ni tadi itulah mencedera ke orang,
membunuh orang, merogol orang, ini semuanya perkara-perkara yang melibatkan hak anak Adam. Kan? Banyak lagi lah yang lain-lain. Macam memfitnah orang, kan? Itu hak anak Adam. Satu, kita beli surat khabar yang memfitnah orang, memburukkan orang. Yang kita beli, sepatutnya kita kena cegah. Cegah tu kita jangan pergi beli. Ni tak, lepas solat subuh pergi beli kat utusan dengan berita harian. Lepas suruh beli. Kan? Benda banyak tak betul. Kita subahat lah maknanya. Kan? Kita subahat. Benda tak betul. Kan? Maknanya kita tolong lagi, bantu dia buat benda tak betul. Habis ustaz kalau nak tahu berita, buka online. Habis kita. Kan? Tapi kalau nawai tu nak tahu berita, tengoklah kalau kita punya iman kuat boleh baca. Kalau tak kuat jangan. Iman tak kuat tu yang bahaya kan. Dia baca percaya terus tuan. Ni dia. Kan? Susah zaman sekarang. Sebab tu pada hemat saya lah kadang-kadang benda-benda yang kita kata yang tidak ada pada niat orang tu sendiri, dia terus menyatakan lebih daripada itu. Contoh, kan? Orang tu kata demonstrasi turun saja, kan, untuk minta turun harga. Dia kata apa? Guling kerajaan. Contoh apa? Istilah gitulah menyebabkan dia provokasi. Kan? Fitnah lah. Tak payah sebut provokasi, fitnah senang. Memfitnah, menuduh orang. Kan? Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayati dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Nampak? Quran kata dah. Dulu lagi Quran cakap juzuk kedua surah Baqarah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluh. Sebahagian orang munafik ini dia cuba bercakap benda yang kau rasa takjub, heran, dan dia pula menggunakan nama Allah itu sebagai saksi apa dalam hatinya itu, dia ikhlas bercakap. Tapi dialah musuh yang paling ketat, paling jahat. Apa maksud dia? Ulama' katakan samalah macam akhbar-akhbar yang ada. Akhbar yang ada pada hari ini cukup memanaskan cerita. Kan? Jadi dia kata benda tidak bagus, huru-hara. Itulah seolah-olah macam dia katakan wa yashhadullahu ala ma fi qalbih. Agama tidak boleh membenarkan, dia gunakan nama agama. Kan? Memang betul agama tak benarkan benda itu, tapi benda itu tak berlakunya. Tapi cuma dia saja yang meng-highlightkan benda yang orang tak buat. Nampak tak? Allah kata apa? Wa huwa aladul khisam. Yang paling ketat permusuhan dia lah sebenarnya. Dia mengajak orang supaya bermusuh-musuhan. Susah. Itu kata Quran lagi, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Dia ni kalau pergi ke mana-mana di atas muka bumi, liyufsida fiha, buat kerosakan. Wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Mereka inilah yang akan merosakkan nasal, keturunan, tanam-tanaman dengan melakukan fitnah, mana dia mungkar, Allah turunkan bala. Satu lagi tafsiran kata dia merosakkan nasal tu, keturunan kaum wanita. Satu berita haram, tak boleh, kan? Satu berita dihalalkan. Apa dia? Tunjuk gambar perempuan dedah aurat dengan fashion pakaiannya. Orang perempuan beli, seronok, tiru pakaian tu. Yang sampai hari ni tutup aurat sudah tak ada. Yang ada ialah buka aurat. Walaupun orang kata tutup aurat, fashion-fashion pakaian yang mereka kononnya tutup aurat tapi dedah aurat. Nampak tak? Itu semua siapa yang menyebarkannya? Kalau akhbar yang menyebarkannya, mereka tanggung dosa. Quran yang kata dah. Allah tak suka ini fasad namanya. Fasad. Kan? Tunjuk ni lah busana muslimah. Tengok-tengok dia pakai tudung saji. Kan? Jarang. Kan? Jubahnya sarung nangka. Jubah juga tapi sarung nangka. Tapi tak sampai matlamat tutup aurat. Nampak tuan-tuan? Ada dalam internet dia orang tunjukkan. Betul juga, awas memakai tudung, kadang-kadang tudung tu pakai tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Contohnya satu tudung dia pakai, satu lapis lagi kat luar. Itu dah menyerupai sister Kristian tuan-tuan. Dia nak pakai itu boleh tengok pada adat dan budaya. Contoh, di Iraq mungkin boleh. Iraq boleh. Sebab dekat Iraq tuan-tuan, mungkin sister tak pakai tudung itu. Ya, mungkin dia pakai scarf ke belakang saja. Sebabnya di Iraq semua perempuannya dalamnya putih, luarnya hitam. Dan kadang-kadang dia berkaitan dengan kabilah atau mazhab. Nak bezakan antara sunnah dengan syiah. Ya, ahli sunnah putih dalam, luar hitam. Kalau syiah semua hitam belaka. Mungkin begitu. Tu harus. Macam agak berserban di Malaysia. Kalau serban tuan kita ikat bersilang, macam saya ikat bersilang lah, kemudian tutup telinga. Tak boleh tasyabuh. Tasyabuh apa? Dengan sing. Kan? Dia pakai kan, tutup telinga. Kan? Walaupun nak bezakan sing tak sing tu ekor, tapi orang tak nampak ekor tu, orang tengok tutup telinga tu. Dengan jambang dia, tiba-tiba orang kata, "Baik, apa khabar?"
Bai apalah aku ustaz. Tak perasan ingatkan bai tadi kan. Dia. Sebab itulah dia kena nak keluarkan telinga dia. Kan dekat Yaman, Hadramaut mungkin boleh pakai gitu sebab dekat Yaman, Hadramaut tidak ada sing. Faham tak? Itu kata al-adatu muhakkamatun. Adat tu pun boleh dikira jadi hukum. Tak boleh sewenang-wenangnya. Ini maknanya kita kena faham kan. Kadang-kadang betul dah tutup aurat tapi tasyabuh dengan orang kafir. Setengah pakaian tu memang sunnah tapi kalau nak elak tasyabuh dia kena ada buat elak daripada penyerupaan dengan orang-orang yang bukan Islam. Itu saja untuk mengelakkan daripada kekeliruan. Tuan-tuan. Ini banyaklah kalau kita huraikan, kalau kita tengok huraian itu secara meluas, itulah dia. Baik. Jadi hukum mencegah kemungkaran itu kita kena faham tadi kesimpulan dalam bab ke-7 ataupun tingkatan ke-7 tetap wajib hukum dia. Kewajipan tu berbagai-bagai cara. Mana kalau peringkat perlu pakai senjata matlamatnya supaya dia berhenti daripada melakukan kemungkaran. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja tuan. Insya-Allah tingkatan yang ke-8 tu kita sambung pada kuliah akan datang sebab dia lagi panjang daripada itu tuan. Kalau ada soalan boleh tanya insya-Allah. Ada soalan? Kita sini ada 2 permintaan tuan, sebab tu saya berhenti agak awal. Ada doa selamat daripada sahabat kita Abdullah bin Yahya dengan isterinya Pajariyah binti Abah ke Abih ke. Hajat mereka berdua ni ialah supaya kita doakan keselamatan, perlindungan. Saya tambah kat tu sebenarnya tu. Umrah ni minta di umrah tu umrah mabrurah insya-Allah. Kita doa lepas ni sama-sama tuan-tuan. Sebelum saya nak baca doa ni saya umumkan saya besok berangkat ke Yaman, betul yang saya tukarkan tuan kuliah saya sepatutnya malam besok kepada hari ni tuan. Kan? Jadi tuan-tuan siapa yang ingin menghulurkan sumbangan untuk dibawa ke Yaman besok untuk bantu sekolah kami bolehlah buat demikian tuan-tuan. Macam saya sebutlah sekolah kami belum lagi mencapai matlamat nak beli generator tu. Generator tu baru tingkat 1 je boleh beli. Dia nak support 4 tingkat tuan-tuan. Jadi itu antara tujuan juga. Tujuan lain lah boleh membantu juga para pelajar. Ada yang saya dapat maklum besok saya bawa 12 orang pelajar. 15 orang pelajar saya bawa besok. Lepas tu ada satu orang pelajar yang akan pergi 9 bulan. Dia tumpang jemaah umrah. Pun kesian kisah dia orang yang tidak berkemampuan dari sudut keuangan. Tapi daripada sudut nak menghafaz, nak belajar dia mampu. Boleh tuan-tuan bantu tuan-tuan untuk pihak sekolah kami Darul Quran Malaysia Yaman. Darul Quran Malaysia Yaman itulah nama yang diberi tuan-tuan. Di Malaysia ni nama Darul Azhar, sampai sana di Darul Quran. Malaysia Yaman dipantau oleh Darul Quran Sana'a dan juga Muassasah Al-Quran Karim peringkat Timur Tengah. So saya dilantik sebagai YDP dia lah. YDP ni maknanya yang dipertua Yayasan Al-Quran di Timur Tengah untuk mencari dana dan disumbangkan kepada pihak Mahat ataupun pihak sana dia tak panggil Mahat, dia panggil Darul Quran. Tapi sebenarnya Mahat juga. Untuk makluman tuan-tuan, saya cerita sikitlah banyak tentang sekolah ni agar tuan-tuan boleh faham sikit sebanyak dan kalau nak hantar anak pun boleh lah. Nak hantar anak belajar kat sana. Syarat nak masuk pun 13 tahun ke atas boleh baca Quran. Dan berazam untuk mematuhi disiplin Darul Quran, kemudian mereka sanggup pisah dengan keluarga. Jadi di sana disiplin kuat tuan, tak sama macam Malaysia lah. Pelajaran di sana pun tuan, dia tak belajar Quran saja. Dia belajar bahasa Arab 6 level. Level pertama orang Melayu dengan Indonesia yang mengajar itu pun diselect, terpilih bukan memilih dengan mengajar gitu. Kemudian level 2 sampai 6 orang Arab. Kemudian pada tahun yang kedua dia kena belajar 9 subjek syariah dalam bahasa Arab. Lepas tu dia kena ambil bahasa Arab dulu. Itu 3 tahun mesti settle 3 benda. 3 tahun 2 bulan lah. Kita minta 3 tahun 2 bulan sebab Darul Quran dia hanya 2 tahun setengah saja untuk dapat diploma. Tapi kita minta pujuk-pujuk dia kata boleh, tak ada masalah. 3 tahun 2 bulan tu dia mesti belajar, 3 ni mesti habis sampai dapat sijil. Sijil dia adalah setara dengan diploma, dia boleh pergi masuk University Al-Iman di Yaman ataupun sambung belajar dekat Saudi Arabia, Qura ke Madinah sebab dia ada link kan. Dia yang jadi link ni sebab kena ada muassasah tu, dia ada muassasah sendiri. Itulah Yayasan Al-Quran peringkat Timur Tengah. Jadi siapa belajar kat sana tuan-tuan, harapan cerahlah. Yang banyak ni yang pelajar-pelajar pergi ni bukan hanya sekadar lepasan UPSR. Ada yang lepasan daripada PMR dan SPM.
So siapa lepas SPM tu saya rasa lagi orang kata wajarlah dengan umur dia padan lah dan dapat diploma pun. Yang kita bimbang yang 13 tahun, 13, 14, 15. Ada kata 16 dia dapat diploma dah, tak apa. Ada yang saya bimbang ni pula lagi muda dia lagi, 11 tahun pun ada. 11 tahun dia 5 orang. Ada orang nak masukkan anak 10 tahun pun ada. Pihak Darul Quran kata 11 tahun dia masuk hafal Quran, 11, 12, 13 dengan bahasa Arab semua syariah tu, dia tak boleh lagi masuk U. Habis nak buat apa? Ambil qiraat dulu. Ya tuan-tuan, benda ni wajar juga sebab di Malaysia kurang pakar qiraat. Kurang pakar qiraat, dan kalau nak jadi ulama tafsir pun dia ada 13 ilmu. Salah satu ilmu tu ialah ilmu qiraat. Nampak? Sebab dalam qiraat tu bentuk bacaan Quran tu boleh menentukan hukum. Diistinbatkan dari keluar ke hukum. Maknanya tuan-tuan, maknanya kalau nak dapatkan anak kita belajar lebih lama lagi tuan-tuan, maka itulah cara dia untuk kita hantar mereka. Tapi siapa yang mungkin rasa susah nak survive ke anak pasal muda sangat lagi, itulah bolehlah hantar lepasan JPSR, PMR ataupun SPM. Saya pergi ceramah dekat Kelana Jaya, kuliah subuh tuan, terkejut ibadat tuan. Orang tu tanya, saya nak masuk boleh ustaz? Boleh, hantar belajar mana dulu? Belajar kat Morocco, Maghribi. Dah ada first degree. Dia nak masuk juga untuk ambil diploma Quran dia. Masya-Allah. Tapi dia tak pergilah, saya kata entah tak payah pergi lah. Saya kalau entah pergi, entah kena ngajar ni pula. Paling kurang jadi warden kepala pelajar kan. Lepasan diploma tu biasalah. Lepas diploma orang tanya biasa juga. Ada diploma perakaunan. Tapi kami buka untuk orang lelaki, tak ada perempuan sebab muasasah tu dia terikat dengan undang-undang peraturan di Saudi Arabia walaupun di Yaman. Dia tak benarkan perempuan musafir tanpa mahram. Dulu saya fahamkan itu memang rules daripada Yaman. Rupanya rules tu dipakai kebanyakan universiti ataupun institut agama lah. Tapi setengah-setengah orang ada juga, dia macam seludup juga. Dia masuk je macam kolej swasta. Kita nak buat gitulah, risiko susah tanggung. Kecuali kalau dia ada mahram. Tapi kalau ada mahram sekalipun, kita tidak menyediakan untuk kelas orang perempuan. Kita kalau boleh sediakan kelas orang perempuan tu kena ada syaikhah dia sendiri. Ini tak ada susah, tak ada syaikhah. Ini bukan dia mengenepi ke orang perempuan, tidak. Dia ada tapi tempat dia cukup terhad. Kami tak buat begitulah, kami hanya ambil pelajar lelaki. Mungkin peringkat yang akan datang besok, insya-Allah kita mampu, kita akan buat pula untuk orang perempuan. Tapi kalau sekadar warga emas, yang perempuannya mungkin contohnya umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, nak pergi bertalaki Quran 3 bulan ke 2 bulan, itu tidak ada halangan. Itu boleh. Itu tidak ada halangan. Itu tak payah pakai mahram, tak apa, dia pergi berkumpulan kelompok pun tak apa. Jadi itu saja tuan, sikit sebanyak. Dan asrama kami itu pun wardennya orang Malaysia, cumanya pemantau dia orang Arab di bawah muasasah. Kemudian saya salah seorang juga penyelia. Kemudian jaga orang Arab lah. Jaga tu pegang senapang tuan. Mana jaga tahfiz pegang senapang tu cari tuan kat Malaysia. Dekat sana tahfiz pegang senapang. Dia punya jaga. Nak masuk je tanya ni, senapang dulu. Tuan kami gitulah tuan. Keadaan keselamatan tu terjamin lah insya-Allah. Dan bila ada Mahat Darul Quran Malaysia Yaman tu, maknanya yang memantau juga termasuk kedutaan Malaysia. Alhamdulillah, kerjasama dengan pihak kedutaan bagus di sana, bukan macam di Mesir tuan. Mesir susah sikit di sana Yaman alhamdulillah. Kita boleh kerjasama dengan duta dan kemudian pihak yayasan. Maka maknanya banyaklah orang boleh jadi informer, cerita mengenai keadaan keselamatan. Dan pelajar pun memang tak boleh nak keluar. Seminggu sekali boleh keluar, Jumaat saja. Itu saja boleh. Balik Malaysia pun setahun sekali je. Sebulan je boleh, bulan 11. Ramadan tetap juga belajar macam biasa. Cuma seminggu je sebelum nak raya dia cuti. Itu pun cuti kita tak bagi dia orang balik ke Malaysia. Dan kalau mereka nak buat umrah pun tak boleh mak bapak bawa, kecuali di atas nama program sekolah. Ataupun buat lawatan, mungkin kita akan hantar dia orang melawat di sana ke Hadramaut ke, tengok Tarim Darul Mustafa dan sebagainya. Baik. Itu saja tuan-tuan, siapa-siapa yang ingin menginfakkan fisabilillah ataupun juga untuk hulurkan zakat atas asnaf fisabilillah boleh buat demikian selepas ini tuan. Dan marilah sesama kita mendoakan sahabat kita, suami isteri untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah menerimanya dan juga selamat pergi, selamat pulang. Al-Fatihah.